Alright guys, kita kembali lagi dalam video senarai macam biasa. Tapi disebabkan kita sekarang dalam pertengahan tahun 2021, of course korang akan mencari telefon yang baru untuk dimiliki. Untuk video kali ni, aku akan senaraikan 5 smartphone gaming yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Of course, disclaimer untuk korang semua, bukan semua telefon dalam list aku ni korang boleh dapatkan sekarang ni. Ada yang tak di launch lagi untuk pasaran global ataupun Malaysia. Dan tak ada juga pasaran Malaysia, dia hanya untuk versi global saja. So kalau korang berminat tu, korang boleh dapatkan lah beli mungkin untuk versi global punya, ataupun korang boleh beli dari mainland China. Tapi korang kena ingat lah, kalau korang beli mainland China tu ada banyak masalah dan risk yang tersendiri lah. Aku tahu mesti korang tertanya, phone apa kan diklasifikasikan sebagai phone gaming? Apa benda phone gaming ni sebenarnya? Kalau korang fikir balik, phone macam Mi 11 aku ni pun diklasifikasikan sebagai phone gaming sebab dia boleh main game dengan setting yang tinggi. Okay, macam ni lah cerita korang semua. Phone gaming ni, dia punya design ni memang nampak sangatlah gamery dia tu. First kali dia ada macam RGB lah, design dia yang nampak terlalu menyelah lah. Korang pegang tu orang tengok, wush, macam phone kau ni kan, nampak lain macam kan. Memang tahu lah, tu phone gaming. Korang tengok sendiri lah, macam contohnya phone ROG tu dengan RGB dia. Lepas tu dia punya logo boleh menyala semua tu kan. So, tu antara niche yang ada pada telefon gaming lah. So, aku tak nak buang masa lah nak sembang pasal jenis phone gaming ni. Jom kita mulakan. Okay, untuk phone yang pertama yang aku masukkan dalam senarai aku ni adalah Realme GT. So, korang dah tengok dah video Haikal pasal Realme GT dia sendiri kan. Memang mantap kan phone tu kan. Okay, first kali aku tahu phone ni tak dilancarkan untuk pasaran Malaysia lagi, tapi dia dah keluarkan untuk pasaran global. So, kalau korang nak beli tu tak ada masalah sebab globalnya version memang sama je macam Malaysia. Malaysia dia ada warranty Malaysia sendirilah. Realme GT ni adalah phone flagship dari Realme, tapi still Realme marketkan phone ni sebagai phone gaming kan, dari segi estetik dia dan dia punya spek dalaman tu. Okay, kita mulakan dengan spesifikasi dulu. Untuk spek, Realme GT ni datang dengan chipset dari Qualcomm, flagship dia iaitu Snapdragon 888. Untuk skrin pula, ia menggunakan skrin berukuran 6.43 inci, jenis Super AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan mempunyai 360Hz sample rate, di mana dia punya touch response tu lebih pantas daripada biasa. Lagi satu, kalau korang bermain game tu, phone ni juga ada stainless steel cooling system, di mana dia lebih cepatlah menyejukkan telefon ni daripada cooling system yang biasa tu. Sebagai tambahan lagi untuk korang semua, telefon ni juga ada stereo speaker Dolby Atmos dan 3.5mm audio jack. 3.5mm audio jack ni memang sukar nak dapat lah pada phone-phone moden sekarang ni. Tambah lagi flagship, memang benda tu dah tak wujud. Tapi untuk Realme GT ni, korang masih ada lagi lah untuk 3.5mm audio jack tu. Phone ni datang dengan bateri berkapasiti 4500 mAh dengan penyokongan fast charging 65W dalam kotak. So dia punya bateri tak besar sangat, tapi dia punya charging speed tu laju, so tak ada masalah lah kat sini. Untuk phone gaming Realme GT ni memang dah komplit. Cuma satu benda je yang tak komplit untuk Realme GT ni, iaitu trigger. So macam korang nampak sini, phone Realme GT ni tak ada trigger, so korang tak boleh mapping lah mana-mana button pada trigger tersebut. So kalau korang compare dengan phone-phone yang aku akan listkan dalam senarai ni, semua ada trigger. So phone ni dia agak ketinggalan sikit lah dari segi gaming punya features tu. Tapi still, kalau korang nak phone Snapdragon 888 yang boleh main game padu, Realme GT ni is the way to go agak lah. So untuk harga dia pula, dia ada dua variant, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga jualan €449 bersamaan dengan RM2,240. Untuk variant kedua pula, iaitu 12GB RAM dengan 256GB storan, korang boleh dapatkan dia dengan harga €599 bersamaan dengan RM2,990. Jadi itulah Realme GT. Alright, untuk phone yang kedua pula adalah Lenovo Legion Duel 2. Dan aku boleh kata korang semua, ni adalah phone yang paling menarik sekali dalam list ni. First sekali dari segi design, korang nampak sendiri lah, Lenovo Legion Duel 2 ni memang tak malulah nak menunjukkan dia punya gamery estetik tu. Korang tengok sendiri lah, tengok sekali dengan kipas kat luar itu. Ni memang gamers gila lah dengan RGB dia. Memang kalau korang tak nampak ni phone gaming, aku pun tak tahulah nak kata apa kan. Okay, dari segi spesifikasi dia pula, dia datang dengan Snapdragon 888 macam biasa. Untuk skrin, yang menggunakan skrin berukuran 6.92 inci, jenis Super AMOLED dengan 144Hz refresh rate dengan 720Hz touch sample rate. 720Hz touch sample rate, kalau kau pegang tu memang rasa gila, dia sensitif. Dan lagi satu, skrin dia memang besar gila bapak. Dekat-dekat 7 inci dah size skrin Lenovo Legion Duel 2 ni. Compare dengan phone-phone sekarang ni, mana ada sampai 6.7 pun, yang tu paling tinggi. Dan ni 6.9, bapak. Ni kalau main game memang best lah, sebab dia punya skrin besar gila kan. Untuk cooling telefon ni, dia ada dedicated fan untuk sejukkan telefon ni sendiri. Yes, dia ada dedicated kipas macam PC lah untuk coolingkan sistem sendiri. Lepas tu dia ada air vent untuk keluarkan udara panas
daripada telefon tu sendiri. So yang ni aku boleh kata klasifikasikan phone gaming yang betul-betul ada cooling system yang legit lah, yang korang boleh nampak sih dari mata korang sendiri. Bukan dekat dalam tu je kan, dia kat luar sih dia keluar dia kipas, lepas tu dia punya heat pipe untuk keluarkan udara panas tu lagi kan. Memang mantap lah dia punya cooling system Untuk bateri pula, Lenovo Legion Dual 2 ni ada bateri berkapasiti 5500 mAh dengan penyokongan 65 watt charger. Tapi bukan 65 watt saja, yang tu untuk single USB. Kalau korang nak go lebih powerful, korang boleh dapatkan 90 watt dual charging. Disebabkan Lenovo Legion Dual 2 ni ada dua USB-C slot, so korang boleh charge kat tengah dan dekat dia punya tepi tu. So dia akan jadi 90 watt charging lah. So memang pantas gila lah korang charge phone ni, tak ada masalah. Dan nampak cool lah, ada dua charger kan, tepi kiri dekat bawah ni, lepas tu dekat belah kiri kan. Of course, seperti phone gaming yang lain, Lenovo Legion Dual 2 ni ada dia punya trigger sendirilah, ataupun sensor dia lah. Nak kata tu korang boleh set mapping untuk game favourite korang lah. Tapi satu lagi benda yang menarik selain daripada dia punya gamery estetik ni, phone ni juga ada satu selfie kamera dekat tengah di mana dia akan pop up dan korang boleh record lah menggunakan kamera tu untuk korang punya live stream. Kan seronok kan, tak payah nak fikir-fikir setup semua, korang live stream macam tu je, on the go lah. Kalau korang nak lagi professional, of course lah guna PC atau laptop kan untuk rakam semua benda tu. Tapi ni on the go, phone tu memang terbaik lah. Untuk harga Lenovo Legion Dual 2 ni dijual dengan dua variant, iaitu 12GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM3,400 lebih. Variant kedua pula adalah 16GB RAM dengan 512GB storan dengan harga RM3,900 lebih. Okey, untuk phone yang ketiga pula adalah Redmi K40 Gaming Edition, ataupun untuk pasaran global akan masuk nanti Poco F3 GT. Yes, aku tahu phone ni tak keluar untuk pasaran global lagi sebab dekat China dah ada Redmi K40 Gaming Edition. Still, kalau korang nak tunggu global, Poco F3 GT lah cerita dia kan. So kalau dari segi spesifikasi tu kita dah tahu, so memang kita dah tahulah semua benda pasal phone ni, tak ada masalah. Korang cuma tunggu je release date dia. So aku masukkan jugalah sebab phone ni memang paling menarik lah dalam list ni. Dari segi spesifikasi, ia adalah satu-satunya phone yang tak menggunakan Snapdragon 888. Ia menggunakan chipset dari MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 1200. Yes, aku tahu MediaTek punya chipset ni memang tak popular sangat sebab orang kata MediaTek ni masalah semua. Tapi sekarang MediaTek lebih powerful daripada korang jangkakan sendirilah. Dimensity 1200 ni dari segi power dia sama dengan Snapdragon 870. So chipset ni sebenarnya padu jugalah kalau korang nak main game tu. Untuk skrin, dia mempunyai skrin sebesar 6.67 inci, jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Okey, untuk cooling system telefon ni, ia menggunakan cooling system yang terbaru iaitu Watt Graphite, di mana dia lebih bagus lah daripada cooling system graphite yang biasa tu. Korang boleh tengok sini footage yang Redmi tunjuk ni, di mana cooling system ni berfungsi. Macam biasa, telefon ni juga ada stereo speaker dan mempunyai bateri berkapasiti 5065 mAh dan penyokongan charger 67W dalam kotak. Untuk trigger, Poco F3 GT atau Redmi K40 ni mempunyai magnetic pop-up trigger, di mana korang boleh guna slider tolak dan dia akan terbuka lah dia punya trigger tu. So korang boleh mapkan lah dengan game favourite korang. Untuk harga, Poco F3 GT atau Redmi K40 ni tak masuk lagi pasaran Malaysia dan global. Tapi dari segi aku punya speculation lah, untuk harga dia kemungkinan lebih murah daripada Poco F3 ataupun sama harga dengan Poco F3, sebab dari segi spek lebih kurang lagi tengok. Cuma yang gaming ni dia ada trigger lah dan chipset dia pun berbeza sedikit. Tapi still aku tahu harga dia tak akan mungkin mahal daripada Poco F3 dan mungkin lebih murah. Tu je, kita akan tengok sendirilah macam mana harga dia apabila phone ni dilancarkan. Okey, untuk phone yang kedua pula adalah phone yang legenda, iaitu Jerung Hitam 4 ataupun Black Shark 4 lah. Ni antara telefon yang memasuki pasaran Malaysia yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Dari segi spesifikasi, dia hanya ada satu variant saja, iaitu Snapdragon 870, iaitu Black Shark 4. Untuk versi Pro, for some reason tak masuk Malaysia, tapi Pro ni menggunakan chipset Snapdragon 888 lah. Untuk skrin, yang menggunakan skrin berukuran 6.67 inci, jenis Super AMOLED dengan 144Hz refresh rate dan mempunyai 720Hz touch sample rate. So dia samalah dengan Lenovo Legion dari segi touch sample rate tu. Untuk cooling system pula, phone ni mempunyai cooling system yang paling padu lah. Ia menggunakan liquid cooling system. So ni antara phone yang pertama lah yang menggunakan cooling system jenis macam ni. Tapi kalau korang rasa cooling system ni masih tak cukup lagi lah untuk korang punya gaming session tu, korang boleh belilah dia punya Black Shark punya kipas untuk sejukkan telefon ni dengan lebih efisien lagi. Of course, macam biasa dia ada stereo speaker dan mempunyai bateri berkapasiti 4500 mAh dan penyokongan 120W charger dalam kotak. 120W tu laju bai. Korang boleh charge phone
phone ni selama setengah jam je dah fully charge lah. Dan last sekali, macam biasa phone gaming mesti ada trigger dia sendiri. Dia punya trigger sama je macam Redmi K40 atau Poco F3 GT tu. Dia menggunakan magnetic pop-up trigger di mana korang kena tolak slider tu dan korang boleh set lah mapping untuk game korang tu. Jadi untuk harga, telefon ni hanya ada satu variant je, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM2,299. So harga dia sebenarnya agak berpatutan jugalah untuk telefon macam ni. So ni antara phone gaming yang terbaik lah korang boleh dapatkan buat masa sekarang ni. Okay, untuk phone yang terakhir, of course lah jatuh kepada apex of all gaming phone, iaitu ROG Phone 5. Of course lah phone ni masuk pasaran Malaysia dan korang boleh dapatkan dia dekat Asus Official Store ataupun dekat mana-mana kedai yang menjual phone ni sendiri. Phone ni ada dua variant, iaitu variant standard dan variant ultimate. Dua variant ni tak ada perbezaan yang ketara sangat kecuali dekat bahagian belakang dia. Ultimate-nya version ni dia ada macam dekat belakang tu macam ada LED punya logo lah, korang boleh set kan, yang agak cool jugalah kalau korang tengok sendiri. Dari segi spesifikasi, ROG Phone 5 ni dijanakan sendiri oleh Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 888 dan menggunakan skrin bersaiz 6.78 inci, jenis AMOLED dengan 144Hz refresh rate dan mempunyai 300Hz touch sample rating. Walaupun touch sample rating dia agak rendah, tapi dia punya touch response latency lebih rendah lah, iaitu 24.3 millisecond sahaja. Untuk cooling system, dia menggunakan cooling system yang dipanggil GameCool 5, di mana komponen seperti chipset berada di tengah phone tu. So bila korang main game tu, bila suhu naik, korang tak rasa sangat lah dan tak kacau lah korang main jari bila korang pegang phone macam ni kan. So dia panas kat tengah-tengah saja. Tapi kalau korang rasa cooling system tak cukup juga, korang boleh dapatkan lah Aero Active Cooler 5 yang boleh menyejukkan telefon ni dengan lebih efisien lagi. Dan of course Aero Active Cooler 5 ni dia ada trigger button dekat belakang juga yang mana korang boleh set kan untuk main game juga. Seperti biasa, telefon ni juga ada stereo speaker yang mantap gila. Kalau kau tanya aku sendiri, aku dah test ROG Phone 5 ni speaker ni. This is probably best of the best lah dari segi speaker yang aku pernah dengar lah dekat smartphone ni. Lagi satu juga, dia ada 3.5mm audio jack yang menyokong high-end audio codec. So kalau korang nak dengar lagu menggunakan headphone ataupun earphone yang menyokong high-res audio tu, ni telefon yang terbaik lah kalau korang dengar lagu yang sedap dengan bunyi lagi elok tu. Untuk bateri pula, ROG Phone 5 ni datang dengan bateri sebesar 6000 mAh. Yes, besar gila, dan ada penyokongan 65W charger dalam kotak. So charging dia pun laju dan dia punya bateri pun besar. So memang sangat sesuai untuk gaming lah. Of course lah bukan phone ROG lah kalau dia tak ada ultrasonic sensor tu. Selain tu juga untuk gaming, korang boleh juga aktifkan motion control, di mana korang boleh buat macam-macam lah dengan motion control ni. Korang nak reload ke, boleh tolak untuk reload tepi kiri kanan ke. So dia punya customization untuk game ni dengan dia punya ultrasonic sensor lepas motion control memang limitless. Korang boleh buat macam-macam. So ni adalah aku panggil the ultimate gaming phone lah untuk semua orang. Untuk harga, dia ada dua variant, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM2,999, dan variant kedua pula iaitu 16GB RAM dengan 256GB storan. Korang boleh dapatkan dia dengan harga RM3,799. So tu pilihan korang lah, korang nak yang mana satu kan. Personally aku rasa 8GB RAM tu dah cukup dah, tapi kalau korang nak go higher, lagi powerful, of course lah go 16GB tu. Jadi itu saja 5 phone gaming terbaik yang korang boleh dapatkan sempena pertengahan tahun ni. Jadi untuk tahun ni aku akan kemas kini senarai ni pada bulan 12 ni nanti. So buat masa sekarang ni adalah phone gaming yang terbaik yang korang boleh dapatkan lah. In the future, bulan 12 ni kita tengok macam mana pula kan. Mana tahu ada phone lagi menarik kan. So stay tuned for that. Assalamualaikum. Bye. Video dah habis. Apa lagi? Like, share, subscribe, follow Wiser.my. Kalau nak tengok video yang lain, boleh tengok mana-mana yang korang nak pilih. Sekian, terima kasih.